'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Okey, untuk hari ini kita akan bincangkan bab 2, pemfaktoran dan pecahan algebra. Kita akan mulakan sesi pengenalan algebra kita dengan jubin algebra. Okey, katakan kamu ada satu segi empat sama dengan ukuran 6 cm dan 6 cm. Dan satu lagi segi empat dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 2 cm. Macam mana kita nak kira jumlah luas kedua-dua segi empat ini? Okey, kaedah pertama. Kita boleh cari luas kertas biru tambah dengan luas kertas hijau. Okey, luas kertas biru 6 cm darab 6 cm. Kemudian luas kertas hijau 2 cm darab 6 cm. Okey, luas kertas biru 36 cm kuasa 2 tambah luas kertas hijau 12 cm kuasa 2. Jumlah luas kedua-dua kertas adalah 40 cm kuasa 48 cm kuasa 2. Okey, kemudian kita gabungkan kedua-dua kertas biru dan kertas hijau ini. Okey, bila kita gabungkan, panjangnya akan jadi 6 cm dan lebarnya akan jadi 6 cm tambah 2 cm. Okey, kaedah pengiraannya, kamu akan kira panjang darab lebar biru tambah lebar hijau. Panjangnya adalah 6 cm dan lebar biru tambah lebar hijau adalah 6 cm tambah 2 cm. Okey. Kemudian bila kamu darabkan, jadi kamu dapat 6 cm darab 8 cm dan jumlah luasnya adalah 48 cm kuasa 2. Nampak? Jawapannya sama. Tetapi kaedahnya berbeza. Ini adalah kaedah pengiraan biasa yang kamu pernah belajar dahulu. Ini adalah kaedah pengiraan yang melibatkan algebra. Algebra ni kita akan jadikan satu nombor tu andaikan kita tak tahu. Okey. Sekarang tengok contoh. Berdasarkan raja di atas, hitung luas segi empat A, B, C, D. Bila kita nak cari luas segi empat, biasanya kita ambil rumus panjang darab lebar. Okey. Panjang bagi rajah ini adalah X cm. Lebarnya adalah X tambah 3 cm. Jadi, X darab X tambah 3 cm. Jadi, macam mana kita nak dapatkan nilainya? Jadi, berdasarkan kaedah 1, kita cari luas segi empat pertama. X darab X, X kuasa 2. X kuasa 2 kita tulis di sini. Kemudian luas segi empat kedua, 3 darab X sama dengan 3X. Jadi jumlah luasnya adalah X kuasa 2 tambah 3X cm. Okey, sebenarnya apa yang kamu kira tadi adalah kembangan. Okey, kembangan suatu ungkapan algebra ialah hasil pendaraban satu atau dua ungkapan dalam kurungan. Okey, macam mana kamu dapat X kuasa 2 tambah 3X ni? Selain daripada kamu darabkan dengan panjang dan lebar ini, ia adalah hasil darab satu ungkapan dan satu ungkapan. Okey, jadi X darab dengan X dalam ungkapan kedua, X darab dengan 3 dalam ungkapan kedua. Ini kita panggil sebagai kembangan. Okey. Sekarang kita tengok macam mana contoh untuk kembangkan sesuatu ungkapan algebra. Okey, tengok contoh A. 6 darab 3 tambah 4 W. Okey, kamu kena buat 6 darab 3, kemudian 6 darab 4 W. Setiap nombor di dalam ungkapan ni kamu kena darabkan dengan yang di luar tu. Okey, kemudian selesaikanlah. 6 darab 3, 18. 6 darab 4W, 24W. Disebabkan tiada sebutan serupa, jadi selesai setakat itu sahaja. Okey, soalan B. 3R darab R tolak 2S. Okey. Yang pertama kamu buat 3R darab R, kemudian 3R darab negatif 2S.
Okey, selesaikan macam ni. 3R darab R akan dapat 3R kuasa 2. 3R darab negatif 2S, negatif 6RS. Okey. Sekarang tengok contoh C. Negatif 5B darab A tambah 3. Okey, untuk yang ini, negatif 5B kamu darabkan dengan A. Negatif 5B darab A, negatif 5AB. Kemudian negatif 5B darab dengan 3. Negatif 5B darab 3. Dapat negatif 15B. Jelas? Seterusnya, soalan D. Negatif 2Y per 3 darab 9Y tolak 3Z tambah 6X. Darabkan satu persatu. Okey. Untuk yang ini, negatif 2Y per 3 darab 9Y. Okay. 3 dengan 9 kamu boleh potong guna sifir 3. 3 bahagi 3, 1. 9 bahagi 3, 3. Kemudian, Y darab Y kuasa 2. Negatif 2 darab 3, negatif 6, Y kuasa 2. Seterusnya, negatif 2Y per 3 darab negatif 3Z. Ini. Okay, darab dengan sebutan yang kedua. Okey, macam biasa 3 dan 3 kita boleh potong guna sifir 3. 3 bahagi 3, 1. 3 bahagi 3, 1. Negatif darab negatif, positif. Okey. 2 darab 1, 2 lah. Jadi Y darab Z, YZ. Jadi positif 2YZ. Tambah 2YZ. Yang ketiga, negatif 2Y per 3 darab dengan positif 6X. Okay, jadi positif dekat sini tak nampak lah. Tak perlu tulis. Jadi 3 dan 6 kamu boleh potong guna sifir 3. 3 bahagi 3, 1. 6 bahagi 3, 2. Negatif 2 darab 2, negatif 4. Y darab X dapat XY. Kenapa tak sebut YX? Secara asasnya tak salah. Tetapi secara penulisannya kita tulis dulu nombor yang awal. Jadi kita tulis X dulu, kemudian baru Y. Sama juga macam ABC. Ikut susunan A dahulu. Jadi kamu tulis A dahulu. Kemudian baru B. Kemudian baru C. Dan seterusnya. Okey, yang ini jawapannya negatif 4XY. Jadi tiada sebutan yang serupa. Jadi inilah jawapan akhir. Penekanan untuk soalan D ni, cikgu nak kamu tengok macam mana boleh dapat positif 2YZ ni. Okey, di sini negatif, di sini negatif. Negatif darab negatif tambah dapat positif. Sebab tu dapat tambah 2YZ. Okey. Sekarang subtopik 2.1.2, kembangan dua ungkapan algebra. Nampak? Ungkapan pertama, ungkapan kedua. Ungkapan pertama, A tambah 2. Ungkapan kedua, A tambah 1. Okay. Untuk penyelesaian soalan ini, daripada sebutan pertama, ungkapan pertama, darab dengan setiap sebutan dalam ungkapan kedua. Nampak? Yang ini, A darab dengan A, kemudian A darab dengan 1. Okey, sebutan pertama darab dengan ungkapan yang kedua. Kemudian sebutan kedua darab dengan ungkapan kedua. 2 darab A tambah 1. Jelas tak yang tu? Sebutan pertama darab dengan ungkapan yang kedua. Sebutan kedua darab dengan ungkapan yang kedua. Okey. Kemudian selesaikan. A darab A kuasa 2. A darab 1, A. 2 darab A, 2A. 2 darab 1, 2. Jadi di sini ada sebutan serupa, iaitu A tambah 2A. Jadi A tambah 2A kamu boleh selesaikan. Akan dapat 3A. Jadi A kuasa 2 kamu tulis balik.
sebab tak ada melibatkan dengan sebutan yang lain. A tambah 2A akan jadi 3A. Kemudian tambah 2 kamu tulis balik. Jadi jawapan akhirnya A kuasa 2 tambah 3A tambah 2. Okey, pastikan kamu ingat tips ni. Okey, salin dalam buku nota kamu nanti. Salin bersama dengan nota-nota lain lah daripada awal slide tadi. Okey. Yang ini A tambah B darab A tambah B sama dengan A tambah B kuasa 2. A tolak B darab A tolak B sama dengan A tolak B kuasa 2. A tambah B darab A tolak B, kamu akan dapat A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Kita akan guna juga yang ni untuk pemfaktoran. Jadi pastikan kamu ingat. Untuk kembangan dua ungkapan algebra. Okey, untuk yang A. Y tambah 1 darab Y tolak 3. Jadi kita ambil Y darab Y tolak 3. Kemudian 1 darab Y tolak 3. Nampak yang ni. Kemudian Y darab Y. Y darab Y. Y kuasa 2. Y darab negatif 3. Negatif 3Y. 1 darab Y. Y. 1 darab negatif 3. Negatif 3. Kemudian Y kuasa 2 kamu tulis semula. Negatif 3Y tambah Y sama dengan negatif 2Y. Negatif 3 kamu tulis balik semula. Untuk soalan B. 4 tambah 3R darab 2 tambah R. 4 darab 2 tambah R dulu. Ini. Kemudian 3R darab 2 tambah R. Ini. Sekarang selesaikan. 4 darab 2, 8. 4 darab R, 4R. 3R darab 2, 6R. 3R darab R, 3R kuasa 2. 8 kamu tulis semula. 4R tambah 6R. 4 tambah 6, 10R. 3R kuasa 2 kamu tulis semula. Okey, dari segi penulisan tak salah. Tapi kita perlu tulis kuasa tertinggi di hadapan. Jadi 3R kuasa 2 kita tulis di depan. 8 kita pindah ke belakang. Okay, kita tengok contoh seterusnya. 3R tambah 4S darab R tolak 2S. Okey, macam ni sama juga. Kita ambil 3R darab R tolak 2S. Kemudian 4S darab R tolak 2S. Selesaikan. Okey, 3R darab R. Kemudian 3R darab negatif 2S. Ini daripada hasil pertama ni. Kemudian 4S darab R. Kemudian 4S darab negatif 2S. Okey, setakat ni dapat. Kita tunjuk lagi sekali. 3R darab R. Ini. 3R darab negatif 2S. Yang ini. 4S darab R. Ini. 4S darab negatif 2S yang belakang sekali. Okey. Kemudian kamu selesaikan. 3R darab R. 3R kuasa 2. 3R darab negatif 2S. Negatif 6RS. 4S darab R. 4SR. 4S darab negatif 2S. Negatif 8S kuasa 2. Okey. Kemudian kamu selesaikan. 3R kuasa 2 kamu tulis balik. Negatif 6RS tambah 4SR. Sama ke ni? RS dengan SR. Macam cikgu sebut tadi. Dari segi asasnya sama. Tapi dari segi penulisannya tak sama. Tapi sebab asasnya sama. Jadi kamu boleh selesaikan. Negatif 6 tambah 4 dapat negatif 2. RS. Kita tulis sebagai RS lah. Lebih betul. Okay, kemudian negatif 8S kuasa 2 kamu tulis semula. Jelas tak setakat tu ini? Okey, jangan pening-pening. Yang panjang ni
yang panjang ni sebenarnya tak perlu tulis dalam pengiraan. Tapi cikgu nak tulis sebab nak tunjuk supaya kamu faham macam mana kamu dapatkan hasil yang ini. Kalau kamu dah mahir, yang ini tak perlu tulis. Tapi kalau kamu dah belum mahir, seelok-eloknya tulis supaya kamu tak tersalah semasa menjawab soalan yang seterusnya. Membuat jawapan seterusnya ni. Okay, next. Kita tengok contoh D. Okay, macam cikgu tunjuk dalam slide sebelum ni. Bila kita ada kuasa 2, maksudnya kita kena darab 2 kali. So, kita akan dapat 3P tambah 2 darab 3P tambah 2. Kita kembangkan. 3P darab 3P, 9P kuasa 2. 3P darab 2, 6P. Kemudian 2 darab 3P, 6P. 2 darab 2 dapat 4. Selesaikan. 9P kamu tulis semula. 6P tambah 6P dapat 12P. 4 kamu tulis semula. Yang ini yang lebih ringkas. Okay. Ini adalah jalan pengiraan yang cikgu nak tengok yang sebenarnya. Okay. Sebagai pentaksiran kamu dan pengukuhan untuk kamu, cikgu nak kamu cuba buat jom cuba 2.1 dalam buku latihan 1. Rajah ni tak perlu lukis sebenarnya. Tapi kalau kamu nak lukis pun bagus juga. Tapi tak nak lukis pun boleh. Tak ada masalah. Tunjukkan jalan pengiraan dengan jelas. Okey. Nota sebelum ni kamu siapkan dalam buku nota. Cuma jom cuba 2.1 dalam buku latihan 1. Tajuknya jom cuba 2.1. Nota tajuknya kembangan. Okey, itu saja daripada cikgu. Sebarang masalah boleh tanya cikgu nanti. Terima kasih. Bye.